Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada hari ini ya kita dikurniakan kesihatan yang baik dan dapat lagi kita bersiaran untuk kita meneruskan perkongsian kita ya, pembelajaran kita untuk mata pelajaran Jawi ya, untuk tajuk tahun 3 lah ya, tajuk tahun 3 dalam buku teks yang mana dalam bab yang pertama ni ya, sambungan daripada yang sebelum ini. Sekarang kita berada pada yang kedua ya, iaitu ejaan 3 suku kata ataupun lebih, yang mana ejaan 3 suku kata ini dia bukan melibatkan KWK ya, tetapi dia melibatkan suku kata yang pertama yang mengandungi huruf A, yang A nya itu perlu digugurkan dengan bersyarat. Apa syaratnya? Siapa tahu? Apakah syarat yang perlu pada ejaan 3 suku kata huruf padanan huruf A ini dia perlu digugurkan? Siapa tahu? Ya betul ya. Dia syaratnya hendaklah ejaan itu di dalam bahasa Melayu. Ya, sebab itu ya, apabila ya kita masuk saja dalam tajuk ini, saya terus saja teringat sebenarnya ya, pada tahun 2018 dalam soalan peperiksaan PSRA. Dalam soalan PSRA ya, calon-calon diberikan soalan gambar harimau ya. Murid-murid kita ya, dia confident, dia kata jawapan dia tu adalah jawapan yang betul. Tetapi saya selalu ingatkan, betul pada bunyinya belum tentu lagi tepat ejaannya. Kenapa? Sebab dalam Jawi ini, saya nak ulang balik semula, Jawi baharu ni dia hanya dinilai yang ada markah ni cuma pada ejaan yang tepat sahaja. Kalau sekadar bunyinya tapi ejaan tidak tepat, markahnya tetap kosong. Ya, pengalaman saya lah. Ya, pengalaman saya ketika mula saya mengajar tajuk ini, ada murid dia tanya, dia cerita dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya rasa ustazah tu tak patutlah Ustaz." Saya tanya kenapa? "Saya tak tahulah Ustaz, ustazah tu." "Ya, kenapa? Cakap, cerita." Cerita saya kata. "Macam ni Ustaz, saya masih ujian hari tu Ustaz, saya eja harimau, saya eja tu betul, tapi ustazah tak nak bagi markah." Saya kata, "Ya ke? Macam mana kamu eja?" "Saya eja macam mana yang ustaz cakap tu lah, yang macam ustaz ajar tu, yang macam ustaz tulis tu, yang macam mana, yang macam itu tu lah," dia katakan. Saya kata, "Jadi kamu tak dapat markah lah?" "Tak ada Ustaz. Ustazah bagi markah apa? Dia bagi kosong. Ustazah tu tak tahulah Ustaz, ustazah ni tak pandai pun." Saya kata, kamu ni pandai-pandai je. Jangan sekali-kali kata cakap ustazah kita tak pandai. Barangkali ilmu kita belum sampai lagi ya, kita belum tahu lagi, guru kita lebih tahu sebenarnya ya, sebab tu dia tak bagi markah pada kamu." Tak ada Ustaz, saya buat dah betul." Saya kata, "Kamu buat macam mana?" Dia kata, "Saya buat macam ni. Okey. Saya nak apa? Kemudian saya tanya dia, saya buat di papan putih. Ya, saya tulis ya. Dia eja harimau, macam ni. HARIMAU ya. Dalam soalan gambarnya gambar harimau ya. Dalam Jawi, saya ingatkan, kalau soalan bergambar ke ataupun gambar yang minta kita jawikan,
Jangan terus jauhikan. Kita tulis dulu ruminya. Nah, sebab apa? Sebab sekarang ni kita ada tekniknya. Daripada rumi kita tukar kepada jawi. Ya. Saya kata kalau dia bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita gunakan padanan huruf saja, saya kata. Jadi berbalik semula pada murid yang tanya tadi tu. Kenapa dia tak ada markah? Rupa-rupanya dia eja harimau ni ikut suka hati dia je. Macam mana nak dapat markah? Dia eja macam ini. Ra, ya, mim, alif, waw. Harimau. Kemudian saya buat pilihan jawapan lagi. Saya kata macam ini, harimau. Ini pun bunyi harimau juga. Harimau. Harimau juga. Saya tulis lagi. Harimau. Dalam kabut dia. Saya tulis lagi. Harimau. Dia buat begini. Harimau. Harimau. Ada lagi. Alif, ro, ya, mim, waw. Harimau. Baik. Murid-murid semua kan? Kesemuanya bunyinya sama. Ya. Orang Jawa kata apa? Iki kabeh munine podo kabeh, ya. Tapi bunyinya betul, bunyinya sama, belum tentu lagi semuanya ada markah. Daripada 4 ini yang ada markah yang mana? Yang ada markah cuma yang nombor itu yang saya tanya tu. Kamu tak ada markah, ustazah tak bagi markah, kamu buat yang mana? Dia kata saya buat yang itulah ustaz. Yang mana? Yang itu. Yang itu. Dia pun tak berani nak tunjuk yang itu yang mana. Rupa-rupanya memanglah dia tak ada markah. Sebab dia buat jawapannya, dia pilih yang bawah ini. Yang bawah ni harimau. Ini memang salah lah. Yang ini pun salah. Jadi ada 2 jawapan kat sini. Yang mana yang paling tepat? Antara yang nombor 1 dengan nombor 2, mana yang paling tepat? Yang tepat, yang betul adalah yang nombor 2 ini. Betul salah. Yang betul yang nombor 1. Apa bezanya? Alif. Yang sini tak ada alif, yang sini ada alif. Kenapa alifnya tak ada? Inilah yang dikatakan kita keliru. Kenapa alifnya tak ada? Kenapa alifnya digugurkan? Kenapa ustaz? Kenapa? Rupa-rupanya dia ni dalam tulisan Jawi ni dia telah menetapkan dah sebenarnya. Kalau kita nak buat belajar Jawi ni, kita mudahnya beginilah, ya. Kita buat perbandingan. Macam mana ejaan Jawi padanan 3 suku kata ni, dia ada 2 sebenarnya, ya. Ada 2. Dia ni sebenarnya kita bahagi ada 2 lah, ya. 3 suku kata ni kita buat pertama, dia ada ejaan dalam bahasa Melayu. Yang kedua, ejaan dalam bahasa Inggeris. Baik, kita ambil saja formula yang senang begini. Kalau ejaan dalam bahasa Melayu, kita gugurkan huruf A untuk alif. Huruf A untuk alif itu digugurkan. Yang digugurkan di mana? Siapa tahu? Yang digugurkan di mana? Yang digugurkan adalah yang A yang berada di awal suku kata. Di awal suku kata. Syaratnya nak gugurkan huruf A-nya di awal suku kata, ejaan 3 suku kata pada kata dasar je. Ya, pada kata dasar sahaja. Kalau berimbuhan tak boleh, ya. Contohnya apa? Harimau. Jadi kita kembali kepada asal semula, ya. Dalam Jawi, nak jawikan perkataan, pertama sekali kita bina suku kata harimau. Ada tak KWK kat sini? KWK tak ada. Ini KWK ke? Ini bukan KWK, ini ialah KWB. Konsonan, vokal. Jadi dia tak boleh, ya, tak boleh digugurkan. Jadi yang boleh digugurkan,
disebabkan dia ni 3 suku kata, harimau ni adalah bahasa Melayu, maka ada huruf A di sini, A-nya perlu digugurkan. Jadi bila digugurkan, langkah yang kedua kita kena buat apa? Padanan huruf. Ini langkah kedua. Suku kata settle, selesai. Yang kedua padanan huruf. H untuk ha, R untuk ra, I untuk ya, M untuk mim, A alif, U waw. Maka jawapannya harimau. Alifnya digugurkan. Okey. Ada banyak perkataan sebenarnya dalam bahasa Melayu ya, yang 3 suku kata ini, kata dasarnya 3 suku kata dan digugurkan. Ya, ada banyak contoh ya. Contohnya apa? Samudra, ya, panitia, raja wali, haruan, pahala, dahulu, haloba, gaharu dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi sebenarnya. Ya, sehingga kan ada satu ketika tu dalam peperiksaan UPKK, saya ingat waktu tu soalan dia mudah saja, sebab soalan tu saya kira itu adalah markah terpijak lah, ya, sebab soalan tu jawapannya ada dalam poket murid-murid sebenarnya, ya. Apa tu perkataan yang keluar pada ketika itu? Ni dia. Malaysia, ejaan Malaysia. M-A-L-A-Y-S-I-A, Malaysia. Baik. Menjauhikan perkataan Malaysia ini, ya, Malaysia ini adalah perkataan bahasa Melayu. Jadi kalau perkataan bahasa Melayu ni, apa kita nak buat? Kita siap-siapkanlah di langkah ni kan. Kita pertama sekali membina suku kata Malaysia. 1, 2, 3, 4. Jadi kita scan, kita tengok dulu. Tengok yang pertama, ada tak KWK kat sini? Ya, sebab yang pertama tadi KWK kan? KWK, ada tak KWK? Ada. Sebab yang kedua ni LAY, KWK kat sini kan? Kita pun gugurkan A dekat sini. Sebab apa? Huruf A itu diapit oleh dua konsonan. Kemudian kita tengok ejaan ni 3 suku kata bahasa Melayu. Ada tak huruf A di awal suku kata ni? Ada kan? Jadi kita kena gugurkan. Dalam soalan peperiksaan tersebut, ya, mana-mana murid-murid yang prihatin, automatik dia terus dia keluarkan duit not RM1 atau RM5 yang di poket tu, dia tengok dekat duit Malaysia tu ada ejaan Malaysia. Jadi ejaan Malaysia ni macam mana? Dia buat M untuk mim, L untuk lam, Y untuk ya, S untuk sin, I untuk ya, A untuk alif. Jadi ejaan Malaysia mim, lam, ya, sin, ya, alif. Begitu. 1, 2, 3. Okey, Malaysia. Jadi ejaannya macam ini, Malaysia. Ya. Ada juga murid yang buat macam ini kan, Malaysia. Mim, alif, ma, lam, ya, sin, ya, alif, Malaysia. Baik. Nak cerita tentang bunyi. Malaysia ni bunyi ke tak bunyi? Bunyi. Malaysia ni bunyi, tetapi dia tidak ada markah. Sebab apa? Sebab dia ada huruf alif dekat situ. Yang tepat huruf alifnya tak ada, ya, tak ada. Kita tengok contoh yang seterusnya. Apa dia? Dalam pelajaran sirah selalu ada perkataan ini. Apa tu perkataannya? Baginda. Okey, B A ba G I N B A da, baginda. Baik. Saya terus buatkan jawapan lah. Saya buatkan jawapan. Ba alif, ga ya nun. Silap lah. Ga ya nun dal alif. Baginda. Satu lagi baginda macam ni. Okey. Di antara yang atas dengan yang bawah ni, kalau kita nak kalau yang atas dengan yang bawah ni yang ada markah pada jawapan yang tepat, yang mana? Yang mana agak-agaknya? Yang mana? Yang bawah ni betul, yang atas ni salah. Kenapa? Sebab yang bawah ni tak ada alif, yang atas ada alif. Kenapa? Sebab baginda ini dia 3 suku kata. Baginda. Kemudian baginda ni ada huruf A di awal, matikan huruf A nya.
Okey, selesai. Ya, selesai. Itu kita menyelesaikan kekeliruan penulisan huruf-huruf Jawi, ya, huruf A, padanan A untuk alif, ya, dalam ejaan 3 suku kata. Ya, dalam bab yang pertama ini kita menyelesaikan kekeliruan penulisan huruf A untuk alif. Alif yang gugurnya di awal suku kata, pada 3 SK bahasa Melayu, 3 SK atau lebih, ya. Hanya dalam bahasa Melayu sahaja. Bahasa Inggeris tak boleh. Saya ulang balik. Cuma bahasa Melayu sahaja. Bahasa Inggeris tak boleh. Bahasa Melayu je. Bahasa Inggeris tak boleh. Ya. Tak boleh langsung, tak boleh. Memang tak boleh. Baik. Ya, kita tengoklah contohnya. Kita tengok pula sekarang ni yang bahasa Inggeris lah. Ya, alang-alang kita dah sampai ke tahap ini. Kita tengok. Okey, bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris nak buat macam mana? Okey, bahasa Inggeris kita kekalkan huruf A untuk alif. Ya. Dakwah je dah nak habis dah ni dah. Tapi tak apalah. Ya. Kita kekalkan A untuk alif. Alif yang dulunya di mana? Yang di A, awal S, awal suku kata. Ya, di awal suku kata. Baik. Contohnya apa? Contoh. Ya, dawatnya dah habis, saya kena isi dawat sekejap. Okey, contohnya apa? Contohnya fanatik. Fanatik ataupun battalion lah. BATALION. What is this? Battalion. Ya. Saya pernah dipanggil memberikan talk di prasekolah. Ya. Jadi saya buatkan contoh perkataan ni battalion lah. Ya. Murid-murid kata apa? Dia kata, cikgu, itu apa? Saya kata ini battalion. Kenapa battalion? Battalion itu apa? Saya kata battalion ini satu gerombolan askar ke tentera ke, kalau dia berkumpul itu nama battalion. Tak faham, dia kata. Tak faham tak apa. Kamu faham apa? Yang saya faham tahu Jomi lain. Lain ni maknanya singa, dia kata. Ya, dia kata lain ni singa. Okeylah, tak apalah. Sekarang ni kita nak jawikan macam mana? Kita gunakan padanan huruf. Jadi kita gunakan padanan huruf. Jadi kita buatkan langkah-langkah dia lah. Langkah jawinya ada 3 kan? Buat 1, 2, 3. Kita membuatlah ba 1, ta 1, li 1, on 1. Okey, ada berapa tu? Ada 4 surat. Wahid, Isnin, Selasa, Rabu. Ya, ada 4. Jadi ini bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Ini adalah perkataan asal bahasa Inggeris. Maknanya bahasa Inggeris dia perlu dikekalkan huruf A-nya yang ada di awal. Maknanya A-nya ini walaupun dia 3 suku kata, dia kena dikekalkan sebab dia adalah bahasa Inggeris. Jadi ada tak yang perlu digugurkan di sini? Ada tak KBK? Ada tak? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, kita teruskan saja langkah kita yang kedua menggunakan padanan huruf. Okey, D untuk apa? A untuk apa? Alif. Pita. A alif. Lam. Ayah. Waw. N untuk nun. Okey. Jadi nak jawabnya macam mana? Kita tengok sifat hurufnya. Sambungkan, jadikan dia jawapan. Ba alif ba, ta alif ta, lam dengannya boleh sambung waw, nun. Bataliyun. Ya. Ada lagi? Banyak lagi sebenarnya ya. Ada battalion, ada fanatik, ada lagi apa? Banyak lagi lah ya, contoh-contoh yang lain. Jadi yang boleh cumalah bahasa yang boleh digunakan A untuk alif hanyalah bahasa Melayu sahaja. Ya, ingat 3 suku kata gugurkan A untuk alif hanya bahasa Melayu sahaja. Ya, pada kata dasar bukan pada imbuhan, pada kata dasar je. Ya, bahasa Melayu yang perlu digugurkan A untuk alif, bahasa Inggeris dia kena kekalkan. Okey, jelas tak? Jadi murid-murid semua,
boleh tengok ya dalam pelajaran yang keempat tahun 3 tajuk ini ada ya. Jadi saya habiskan untuk tajuk ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua, dan kita jumpa lagi pada slot ataupun yang seterusnya ya, pada ni yang ketiga ni CMJ pangkakan A untuk alif yang digugurkan di akhir. Jadi kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Untuk itu saya sudahi dan saya tangguhkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.